Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan yang Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayangi sekalian. Syukur pada Allah yang Maha Baik, Azim, Jul, Nurul Adnan, Kasya, Lisha, Kasya, Nur Hasliza, Saleh, Sheila, Syamshir. Semoga semua sekali Allah Ta'ala beri bahagia sampai syurga, anak soleh-solehah, Azri Jalil, Nurita dari Singapura, Masya Allah, Nur Rashikin, Surya Syauki, Bunga Lavender, Nuriha Abdullah, Kasya Lisha, Farid Samuel. Jadi Wardah, Nishirah Jafar, Ifah Fitri, Masya Allah, Azim Azri, Imar Rahman, Masya Allah, dari Singapura, Kartini, Syamshina Razali, Masya Allah, Syazila, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hidup kita setiap hari, kita semua nak ni bulan yang mana, bulan yang disayangi, dirahmati oleh Allah. Bulan ni dalam hadis kata pintu syurga dibukakan seluas-luasnya, pintu neraka di Aziah, Nafis Suryani, Ralita, Siti Nur Syuhada, Yus Iman. Jadi pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Jadi bulan ni bulan Allah SWT. Syaitan semua diikat. Dan bulan ni Allah Subhanahu wa taala, syaitan diikat. Bulan ni bulan rahmat, bulan yang sangat Allah SWT, bulan dirahmati, bulan yang sangat disayangi oleh Allah SWT. Jadi bulan ni, waktu ni semua syaitan diikat. Di sewaktu bulan ni hidayah mencurah-curah. Jadi masa ni lah bulan ni kita nak pimpin keluarga kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan sekalian, banyak hari ni orang mengadu keluarga tak bahagia, tak tenang, tak senang, susah. Kalau kita tak bahagia dekat luar sana, tak apa. Tapi kalau Masya Allah, kalau kita tak bahagia dekat luar sana, tak apa. Tapi kalau kita tak bahagia dalam rumah tangga, maka kita akan rasa sangat sedih, kita akan rasa sangat berat, sangat susah. Suara tak keluar, Masya Allah, sound slow. Mungkin dah rosak lah mic ni, kena beli yang baru. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak apalah siapa yang dengar, siapa tak dengar tak apa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hidup kita, kita nak Allah SWT sayang kita. Kita nak Allah SWT terima kita semua. Kita nak Allah SWT terima kita. Kita nak Allah SWT sayang kita semua. Sebab dalam hidup kita, kita cuma nak Allah sayang. Sebab kalau Allah sayang, kita akan bahagia di dunia dan kita akan bahagia di akhirat. Tapi kalau Allah marah murka, kita akan bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada siapa yang boleh beri rasa tenang, rasa bahagia. Tak ada siapa yang boleh beri rasa tenang, boleh beri rasa bahagia, melainkan Allah SWT. Yang boleh bagi tenang, bahagia cuma Allah. Selain daripada Allah, tak boleh bagi bahagia. Selain daripada Allah, langsung tak boleh bagi tenang. Sebab yang berkuasa untuk bagi tenang, bahagia cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, doa pertama supaya keluarga kita bahagia, supaya keluarga kita gembira, perkara pertama yang kita nak kena buat ialah kita doa surah Ibrahim ayat 40. Apa doa dia? Setiap hari baca. Jangan pernah tinggal doa ni. Jangan pernah tinggal doa ni. Apa doa ni? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ij'alni, ya Allah Tuhan aku, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah,
Jadikan aku dan keturunan zuriat aku, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan aku orang yang dirikan solat, wa min zuriyati dan keturunan zuriat aku. Rabbana wa taqabbal du'a, dan kabulkan doa aku. Itu tuan-tuan sekalian, doa pertama dalam keluarga nak bahagia, kita doa surah Ibrahim ayat 40. InsyaAllah bulan ni syaitan diikat. Saya kalau buat dakwah, bulan ni paling ramai sekali orang datang dekat dengan Allah. Bulan ni Allah beri orang ramai datang pada Islam. Di bulan ni kita gunakan untuk bimbing untuk bimbing isteri, anak-anak, untuk bimbing mak ayah kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bulan dia patutnya kita bimbing keluarga kita dekat pada Allah. Bawa keluarga kita dekat pada Allah. Jangan tinggal doa ni. Surah Ibrahim ayat 40. Apa pengajaran daripada doa tadi? Moga Yus Iman 37. Ustaz masih belum ada jodoh. Semoga Allah bagi Yus Iman jodoh yang soleh dan solehah, masya-Allah. Yus Iman. Jadi selalu baca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada satu alim, anak-anak keluarga dia semua baik. Dia tanya bila baca doa ni. Ulama dulu. Dia kata dia baca doa ni pada belasan tahun. Belum kahwin dah baca doa ni. Dia belum kahwin, dia tak pernah berhenti baca doa ni. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Sebab yang beri bahagia bagi tenang ni cuma Allah. Jadi macam mana kita boleh bahagia tenang kalau kita tak solat? Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Nabi yang sangat mulia, sangat disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah, Rasul yang sangat disayangi, dikasihi oleh Allah. Tapi dia masih baca doa ni, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Satu keluarga, kalau ayah tak semayang, mak tak semayang, keluarga tu tak boleh bahagia. Anak-anak tak solat, tak boleh bahagia. Kenapa tak boleh bahagia, Ustaz? Sebab yang bagi bahagia tu cuma Allah. Tapi Ustaz, saya tengok dia orang tu semayang, dia orang baca Quran, dia orang kuat semayang, tapi keluarga dia tak bahagia. Ramai orang solat, Ustaz, jahat je. Jadi solat dengan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Orang yang dijanji oleh Allah untuk bahagia ialah orang yang jaga solat. Cinta hati. Kalau takut nak kahwin, macam mana, Ustaz? Jadi naluri manusia secara umumnya, semua orang nak kahwin. Semua orang nak kahwin, semua nakkan pasangan. Cinta hati punya soalan ni. Jadi semua orang nak kahwin, semua nak bahagia. Tapi kalau rasa takut, jadi kalau rasa takut, pertama kita minta pada Allah supaya Allah hilangkan rasa takut tu. Semua benda yang kita nak buat dalam hidup, kali pertama atau mungkin kali keberapa pun, kadang-kadang dia setiap apa kita buat, mula-mula tu kita takut. Kita takut kalau jadi begini, takut bahaya. Nak buat kahwin ni benda baik. Kalau nikah ni perkara yang baik. Macam meniaga perkara yang baik. Kalau nak buat perkara yang baik, rasa takut, kita tu biasa manusia. Tapi kalau rasa takut tu berlebihan, kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya orang yang paling berani dalam dunia orang beriman. Bukan sebab dia berani, sebab dia kuat, sebab dia baik, sebab dia hebat, sebab dia pasti. Tak ada orang pasti apa akan jadi lagi selangkah, seminit ke depan, apa akan terjadi. Ada orang tahu? Tak ada orang tahu apa akan jadi. Ada orang boleh tahu apa yang menanti kat sana? Tak tahu. Tapi orang beriman, dia akan terus melangkah ke depan. Walau apa pun orang kata, dia akan terus melangkah ke depan. Sebab dia tahu yang menjadikan segala sesuatu ni Allah. Apa sahaja terjadi, kalau ini perintah Allah, terus melangkah. Kalau nak mula bekerja, meniaga, sama belajar, nak kahwin, nak sesuatu yang baik, jangan takut sebab ia perintah Allah. Jadi kalau membuat perkara yang baik, cari rezeki yang halal untuk keluarga, pahala macam berjihad, jangan takut, buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Nak pergi interview, takut. Sama, nak kahwin, rasa takut, trauma dengan macam-macam yang tak baik pasal kahwin. Tapi nak kahwin, kecuali tak nak kahwin lah. Tak nak kahwin tu bab lain. Dia nak kahwin, tapi takut. Dia apa nak buat, selalu yakin pada Allah. Sentiasa yakin pada Allah, terus melangkah. Solat hajat, istikharah, tak nasihat orang tua, tak nasihat ustaz-ustaz, ustazah, alim ulama, terus melangkah ke depan. Ini perintah Allah. Jangan tinggal doa ni, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Dan pengajaran daripada ayat ni ialah, dia kata Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan diri aku orang yang mendirikan solat. Jadi kalau kita nak isteri anak kita jaga solat, sebagai seorang ayah, kita solat dulu. Kalau seorang mak nak anak-anak dia solat, dia sendiri kena solat dulu. Dia nak pasangan atau anak-anak dia solat, dia kena solat dulu. Dia sendiri jaga solat. Jadi orang yang dijanji dijaga oleh Allah, orang yang jaga solat. Orang yang jaga solat. Ustaz, orang yang jaga solat.
Orang jaga solat, jaga solat, banyak solat. Selalu solat ni dik, solat tak dik? Selalu ustaz solat. Solat selalu. Selalu solat, banyak solat, jaga solat ni berbeza. Saya selalu semayang dulu ustaz. Dia bukan nak selalu semayang, dia jaga semayang. Maksud jaga solat ni, pertama, jaga solat fardu awal waktu. Walau kat mana-mana kita berada, jaga solat fardu awal waktu. Jaga solat fardu awal waktu. Allah janji orang jaga solat fardu ni, Allah akan beri dia bahagia. Banyak duit, bahagia. Tak dia Allah satu hari duit sikit, sedih. Tapi dia bahagia. Dalam sedih tu, dia tadah tangan, nangis pada Allah. Tengah baru dapat jodoh, kahwin, bahagia. Satu hari, rumah tangga dia diuji. Diuji dengan kesusahan. Dengan ujian, orang ketiga ke orang keempat ke ketujuh ke, dia rasa sedih. Jadi dia mengadu pada Allah, tanda tangan, nangis pada Allah. Itu pun bahagia. Dengan kesusahan tu membuat dia bahagia. Bukan bahagia bagaimana dia sedih, tapi dalam sedih tu dia banyak sembahyang tahajud, baca Quran, doa. Jadi sebenarnya ujian tu sebenarnya buat dia bahagia. Jadi senang bahagia, ada duit bahagia, tak ada duit bahagia. Tengah kaya bahagia, tengah miskin bahagia. Dapat anak bahagia, tak dia Allah tak dapat anak bahagia. Dia sedih, tapi dalam sedih tu mengadu pada Allah. Ramai orang selalu tafsir bahagia ni dapat semua apa yang kita nak dalam hidup. Tak. Dia bukan begitu. Bukan semua dapat apa yang kita nak, kita bahagia. Tak, dia bukan begitu. Sebab Nabi Yaqub AS hilang Nabi Yusuf. Dua-dua Nabi Allah hilang Nabi Yusuf. Dia sangat sedih. Tapi dia bahagia dalam kesedihan tu. Dia redha, dia bahagia. Dia manusia yang baik, beri manfaat untuk manusia yang lain. Walaupun ujian datang, dia baca innama ashku basi wa huzni ilallah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Kepada Allah aku mengadu segala kesedihan aku, kepada Allah aku mengadu segala kesusahan aku. Beliau mengadu sedih dan susah hanya pada Allah. Nangis sampai tengah sembahyang subuh, Sayyidina Umar baca ayat yang sama. Nabi Yaqub sampai mata hilang sekejap pandangan, hampir buta, hilang pandangan. Satu hari Allah kembalikan pandangan dia. Begitu juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tengah jadi imam baca Al-Quran ni. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Kepada Allah aku mengadu sedih dan susah aku. Jadi dia kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah. Dapat kesenangan, dia jadi sombong, lupa diri pada manusia lain. Mula pandang rendah pada orang miskin, anak yatim. Mula bercakap dengan manusia dengan sombong, cakap pada isteri, anak sendiri pun jadi kasar, sombong, lupa diri. Dia sombong. Dapat kesusahan, mereka berkeluh kesah. Ada yang sampai lagi teruk bunuh diri, sampai buat macam-macam. Tapi Allah kata bukan begitu orang solat. Al-Quran takkan salah. Bukan begitu orang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Yakni yang kekal menjaga solat. Itu tuan-puan sekalian, perkara pertama yang kita kena jaga solat awal waktu. Jaga solat awal waktu. Seorang tanya Nabi, apa amal yang paling afdal? Nabi SAW sebut, bersabda, solat di awal waktu. Apa amal paling afdal? Solat di awal waktu. Jadi baca doa tadi, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, surah Ibrahim ayat 40. Ni doa pertama yang keluarga semua kena amalkan, kena hafal. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat dan keturunan zuriat aku orang yang mendirikan solat. Jadi maksudnya pertama, kita sendiri ayah jaga solat. Tunjuk contoh yang baik dan jangan tinggal doa ni. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bulan ni doa kita makbul. Dalam hadis kata setiap siang dan malam Ramadan, doa-doa kita diterima oleh Allah. Jadi doakan buat keluarga. Doa bila habis ni syaitan pun diikat. Ni bulan bulan rahmat kebaikan. Doakan untuk isteri yang tak sembahyang. Doakan buat suami yang tak sembahyang. Doakan buat anak-anak yang tak sembahyang. Doakan buat keluarga yang tak solat. Doakan keluarga yang tak solat. Jadi mula doakan semua ahli keluarga kita yang belum solat supaya dapat jaga solat. Semua ahli keluarga yang belum jaga solat, jaga solat. Bawa keluarga jaga solat awal waktu. Wan azida surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bila kita solat, kita bahagia, tenang hati. Kalau tak solat, hilang bahagia, tak tenang. Tu doa suami tak solat, doa dia, kesian dia. Kahwin kita bertahun-tahun belum solat. Ya Allah,
bila hidayah pada suami saya. Saya sayang kat dia. Bukan saya suruh dia solat sebab nak susahkan dia. Saya nak dia solat supaya engkau beri dia bahagia. Solat ni syarat untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Seorang makcik kata kat Nabi, ya Rasulullah, doakanlah makcik ni masuk syurga. Nabi SAW kata, makcik tolong saya satu perkara, jaga solat. Bila kita solat, jaga solat, kita ada landasan. Doa kita diterima oleh Allah. Doa kita diterima oleh Allah SWT. Doa kita atas orang tersebut pun dengan senang sampai. Sebab tu usahakan keluarga, walau apa pun jadi, jaga solat. Walau apa pun jadi, jaga solat. Jangan pernah tinggalkan solat. Baca doa tu, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang dirikan solat. Doa dengan Allah. Bulan Ramadan ni kita berazam, satu Ramadan ni sampai habis Ramadan, sampai bila-bila kita tak akan tinggalkan solat lagi. Ya Allah, pilih saya jaga solat. Rabbi ja'alni, jadikan aku ni Rabbi ja'alni muqimas salah, ahli solat, orang yang menjaga solat, sungguh-sungguh menjaga solat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati, dan ya Allah keturunan zuriat aku. Ini doa Nabi Ibrahim AS, Khalilullah, dekat dengan Allah. Tuan abang, kakak, tuan puan sekalian, tak ada siapa yang boleh bagi bahagia melainkan Allah. Suatu dunia berkumpul nak hina seseorang, nak malukan seseorang, nak jatuhkan seseorang. Allah kata dia mulia, dia mulia. Allah nak bagi dia apa? Mulia. Tak ada siapa boleh apa-apakan. Satu dunia nak bunuh Nabi Ibrahim, nak bakar Nabi Ibrahim. Bapak dia pun nak bakar dia. Orang campaklah api yang besar. Tapi akhirnya api yang besar tadi menjadi sejuk dan sejahtera. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang besar jadi sejuk. Jadi seluruh dunia ni yang panas, menyakitkan, Allah boleh tukar jadi sejuk. Sebab tak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sentiasa baca doa tu. Yus Iman, doa umat Islam di Gaza. Kita doakan mereka lepas solat doa. Sebut saudara kita di seluruh dunia yang ditimpa bencana, ujian, dan insya-Allah Allah bantu semua. Kemudian doa yang kedua, jangan tinggal supaya pasangan, keluarga jadi bahagia. Hari ini banyak keluarga jadi tak bahagia. Tak jadi bahagia. Orang semua kejar yang zahir, kejar cantik. Jadi habis cantik, Mias best dah Google ayat Ibrahim 40. Jangan tinggal doa ni. Wajibkan diri sendiri hafal. Ayat hafal. Dekat doa, banyak doa sekarang boleh tampal kat dinding. Baca doa tu. Baca lepas setiap solat, baca Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ada saya pernah cerita satu orang, bila bapak dia jerit duha, anak-anak semua berlari masuk rumah solat duha. Sekarang dah besar-besar. Bila pergi mana-mana, anak dia semua jaga solat. Ada 2 keluarga begitu saya jumpa. Kat mana anak dia sangat jaga solat. Sampai saya pun dia tak berapa jaga, dia lagi jaga daripada saya. Maksud saya, jalan jauh-jauh lagi 5 minit dia ajak berhenti dah. Bukan jalan jauh yang musafir. Maksud saya, pusing KL ni ceramah, lagi 5 minit dia ajak tunggu solat. Sebab apa? Sebab daripada dulu bapak keluar, mak dia semua keluarga begitu. Pergi mana-mana sebelum 5 minit waktu masuk waktu solat, dia dah berhenti tunggu solat. Dia siap solat jamaah semua sekali. Dia jadikan solat ni aktiviti yang sangat membahagiakan, sangat tenang, sangat bahagia. Dalam keluarga, wujudkan suasana solat. Suasana solat. Kita sembahyang fardu mungkin kat masjid. Habis sembahyang fardu balik kat rumah, sembahyang tarawih dengan separuh kat masjid. Separuh lagi boleh sambung kat rumah. Contoh isteri kat rumah seorang-seorang, anak kecil, kita buat dengan dia pula 8 rakaat tarawih contohnya lah. Sembahyang sunat dengan keluarga. Sembahyang sunat, tahajud, ajak keluarga solat sama-sama. Masuk waktu solat, beli kain kafan, balut TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal TV. Meninggal TV. Balut TV, beli beg, letak handphone. Ambil handphone semua sekali, masukkan dalam beg. Masukkan dalam beg. Masuk dalam beg. Bila saya tengok keluarga ni jaga solat, Allah jaga kita. Abang, kakak, semua tuan-puan. Abang saya pergi sekolah-sekolah, saya kata, adik, tak payah tunggu PT3, tak payah tunggu SPM, tak payah tunggu minggu depan. Sekarang saya boleh beritahu siapa bahagia, siapa tak bahagia, siapa hidup dia senang, siapa susah, siapa masa depan dia baik, siapa masa depan dia buruk. Saya boleh beritahu sekarang. Siapa nanti risau tak, yang belum, yang bujang-bujang yang dengar, risau nanti kahwin dengan siapa, apa jadi hidup saya, macam mana ni, tak kereta apa, rumah mana, kerja apalah saya nanti jadi, apa jadi masa depan saya. Sekarang saya boleh beritahu apa jadi dengan hidup kita masa depan. Tak payah tunggu minggu depan, tak payah tunggu tahun depan. Sekarang boleh tahu. Apa dia? Baca doa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a.
jaga solat daripada sekarang. Mudah-mudahan kan, bila kita jaga solat, nanti Allah jaga. Mira Amran, Ustaz, kita doa ayah saya Muhammad Amran bin Mahusin, disah koma. Semoga Allah beri kekuatan buat semua keluarga, dan Allah beri kesihatan, sembuhnya, dan Allah beri yang paling baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu jaga solat. Pergi mana-mana jaga solat. Raihana, Ustaz bila datang Singapura, kami tunggu, insya-Allah, amin. Dan surah doa yang kedua jangan tinggal, Rabbana, surah Al-Furqan ayat 74. Jangan pernah tinggal. Buat yang bujang baca ni, insya-Allah dapat jodoh yang menyejukkan mata, dan jodoh yang boleh pimpin masuk syurga. Laki buat perempuan yang belum kahwin boleh baca doa ni. Surah Al-Furqan ayat 74. Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana min azwajina, beri kami pasangan yang menyejukkan mata. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, beri kami pasangan yang menyejukkan mata. Hablana min azwajina wa zuriyatina, dan juga keturunan zuriat kami juga penyejuk mata. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan semua ni pemimpin kepada kebaikan. Doa ni lelaki boleh baca, perempuan pun boleh baca, lelaki wanita. Baca doa ni, nanti Allah akan beri kita nazlah bila nak datang Al-Ustaz Abu Zarif Singapura. Jadi baca doa ni, nanti insya-Allah Allah beri kita pasangan menyejukkan mata. Buat yang dah kahwin, insya-Allah pasangan kita yang ada tu jadi penyejuk mata. Apa yang kita ingin dalam hidup ini ialah pasangan yang menyejukkan mata. Pasangan yang menyejukkan mata, yang bila kita melihat mereka, kita rasa jatuh hati, jatuh cinta, kita rasa sayang, sejuk hati, rasa bahagia. Jadi pasangan menyejukkan mata ini akan bersama-sama kita dalam syurga. Pasangan menyejukkan mata ni akan menjadi bersama-sama kita dalam syurga. Kalau kita tengok dalam dunia, orang yang paling bahagia, kita dengar Romeo and Juliet, kita dengar orang yang bahagia dalam dunia, Kais Amiri dengan Laila. Tapi apa yang Dek Jun, Ustaz, kalau terasa diri sedih, susah disebabkan dosa lalu bertimbun, apa pendapat Ustaz? Jadi Masya Allah, bila dosa yang bertimbun, apa kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Kita kena sangka semua yang terjadi dalam hidup. Semalam ada seorang pemain bola, dulu pemain bola Malaysia juga, jumpa dekat KL. Dia tanya saya soalan. Anak dia seorang meninggal, 2 anak, seorang meninggal. Dia jumpa saya, dia peluk saya, kami pegang tak berbual. Tahu tak apa ditanya? Ustaz, persoalan tadi, adakah mungkin apa yang terjadi ini disebabkan dosa-dosa kita yang lalu? Jadi saya beritahu pada dia, dan saya beritahu pada siapa-siapa pun saya jumpa, kalau abang kakak rasa apa yang terjadi, musibah datang sebab dosa, abang kakak salah. Sebenarnya semua musibah yang terjadi dalam hidup ni, dia yang pasti cuma satu tujuan. Sebenarnya cuma satu. Ramai orang salah faham. Ingat semua yang datang ni disebabkan dosa dalam hidup dia. Sebenarnya itu semua memang natijah daripada ujian, musibah, kesedihan, kesusahan orang mukmin. Allah ampunkan dosa, naikkan darjat, beri pahala. Itu dalam hadis beritahu. Sahih Muslim beritahu, walaupun tercucuk duri, dosa diampunkan, darjat dinaikkan, dan diberikan pahala. Tetapi semua tujuan ujian ni, dia tak ada 5 jawapan. Saya selalu sebut, tak ada 4, tak ada 3, 2. Semua yang terjadi cuma satu sebab. Tahu tak sebab apa? Sebab Allah sayang kita. Semua musibah yang terjadi kerana Allah sayang kita. Saya rasa percaya, Allah sayang saya, jadi begini. Allah sayang saya. Jangan pernah kata sebab dosa begitu-begini. Sebab ada orang yang hidup dia bukan sebab dosa tu, sebab Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah ampunkan dosa dia. Bila Allah sayang, Allah baikkan hidup dia. Bila Allah sayang, Allah majukan hidup dia. Bila Allah sayang, semuanya berubah. Jadi semua yang terjadi dalam hidup cuma satu sebab. Sebab Allah sayang dia. Sebab Allah sayang. Jadi saya rasa percaya Allah sayang saya terjadi. Walaupun berat, jalan terjatuh, Allah sayang ni. Jalan bisnes jatuh, Allah sayang ni. Takdir Allah apa terjadi pun, Allah sayang ni. Saya rasa percaya semua yang terjadi kerana Allah sayang saya. Ada orang jumpa saya, tak ada anak, dosa ke Ustaz? Tak. Sebab Allah sayang. Nabi Zakaria tak dapat, Nabi Zakaria doa nak anak.
Dekat 70 tahun doa. Dia umur 30, isteri 20 tahun. Dia doa. Doa anak-anak sampai dibaca, dijaga Maryam. Jaga Maryam, mak Nabi Isa dijaga. Dia tak berhenti jaga. Dia jaga Maryam, mak Nabi Isa. Tapi bukan sebab dosa. Semua terjadi kerana Allah sayang. Yang penting, setelah terjadi perkara tersebut, membuat kita makin rajin dengan ceramah agama, makin rajin pergi masjid, makin rajin solat, makin rajin baca Quran. Di bulan Ramadan, buka Quran. Makin rajin buka Quran. Tanda Quran. Seronok baca Quran. Buka Quran. Baca sikit-sikit. Kan? Kalau boleh bulan Ramadan ni satu hari satu juz kalau boleh. Kalau tak mampu, berapa ain baca. Tapi kalau boleh bulan Ramadan ni khatam Quran. Khatam Quran. Baca, buka. Kan? Seronok baca Quran. Setiap ayat kita baca dalam satu hadis, orang yang beramal dengan Quran ni, setiap ayat dibaca, mak ayah dia akan naik tingkat demi tingkat dalam syurga. Nazlah Halim. Ustaz, doa dari surah Ibrahim tadi boleh tak dibaca untuk menembuk hati anak-anak pada ibunya? Jadi satu lagi doa yang tadi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati, keturunan zuriat aku. Satu lagi doa yang ketiga, Nazlah Halim. Lepas ni nanti saya cerita, boleh ambil je Al-Ahqaf ayat 15. Itu doa ketiga saya nak share. Ini doa supaya semua keluarga kita jadi baik. Anak yang degil, mak ayah yang belum dapat hidayah, ni doa dia. Ni doa Abu Bakar Siddiq dalam Quran juga. Al-Ahqaf ayat 15. Jadi sebagaimana tadi, untuk tu dalam hidup selalu baca doa ni. Jadi penyejuk mata. Jadi sebab itu semua terjadi kerana Allah sayang kita. Kerana Allah sayang kita. Kerana Allah sayang kita. Jadi mean love. Ustaz macam mana nak tangani pasangan panas baran? Jadi kalau pasangan kita panas baran, panas baran ni penyakit kan. Satu orang jumpa Nabi SAW kata, ya Rasulullah nasihatkan saya. Nabi kata jangan marah. Ya Rasulullah nasihatkan saya. Nabi kata jangan marah. Ya Rasulullah nasihatkan saya jangan marah. Sebab manusia marah. Marah ni daripada rasa panas, daripada api, daripada syaitan. Macam mana ubat dia? Banyak sentiasa berwuduk. Sentiasa berwuduk. Untuk suami tadi, kita bawa dia ke majlis ilmu. Kat rumah buat majlis taklim kan. Buat majlis ilmu, buat taklim kat rumah. Baca hadis kat rumah. Abang kakak baca Mean Love My Hubby ni. Dan semua orang, bukan ditanya untuk orang lain pun sama. Baca taklim kat rumah. Baca Quran hadis. Majlis, ada satu perkara yang boleh mengubah manusia walaupun dia tak nak berubah. Walaupun dia tak nak berubah, menjadi sebab untuk dia berubah insya-Allah. Tahu tak apa dia? Majlis ilmu. Majlis ilmu. Majlis cerita kebesaran Allah. Suasana dakwah, majlis kebesaran Allah. Orang tak nak berubah boleh berubah. Tahu tak sebab apa? Semua amal 3 syarat diterima. Amal tu ada 3 perkara amal tu diterima. Puasa ni, kalau ada 3 ni Allah terima. 1, berpuasa dengan iman, keyakinan kepada Allah, kerana Allah, untuk Allah, kerana perintah Allah. Puasa diterima bila ada ilmu, bila puasa dengan betul. Puasa dengan betul. Walaupun seminit, orang tak berani tipu. Ilmu. Ada azan, dah habis azan, dia minum sikit lah, lebih seminit subuh dia minum. Dia tak boleh minum. Maghrib, awal ke seminit. Contoh maghrib pukul 7 suku, 7.14 dia buka puasa. Seminit je. Takkan Allah tak maafkan seminit je. Takkan Allah tak bagi. Allah kan pemurah penyayang. Macam tu sekian orang Islam jaga masa. Seminit pun orang takut. Sebab tu kalau buka puasa kat masjid, dah masuk waktu kita makan, orang semua tengok kita. Orang semua tengok ustaz dah makan. Orang berkata, tu ustaz dah makan dah. Kat masjid selalu. Tu saya tak boleh makan dulu, orang tengok saya. Kalau saya dah makan je, semua tengok. Wah, ustaz tu dah makan dah. Tu ustaz dah makan. Tapi orang tak makan lagi. Ya, ustaz tak check jam kot. Belum lagi. Orang tak berani. Sampai macam tu. Buat buka puasa dan puasa ni, orang tak ikut ustaz. Ustaz pun tak mau ikut. Sebab tak pasti, mungkin ustaz tu tersilap waktu. Jadi orang tunggu satu masjid, dia tengok dah makan, dia belum, je tengok jam. Orang tak pasti. Sayangnya puasa ni tak nak tak nak tercepat buka puasa walaupun seminit. Macam tu sekali, apa saya tengah jawab soalan tadi, dan walaupun seminit pun dia tak nak, sebab iman. Puasa, syarat amal diterima 3. Iman, kedua ilmu, puasa dengan cara Nabi SAW, belajar bab puasa, perkara yang batalkan puasa sebagainya. Dan ketiga, ikhlas. Tanpa ikhlas, puasa tak boleh terima. Itu buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Yang sampingan tu datang. Jangan niat kurus, jangan niat sihat. Walaupun semua tu natijah Allah bagi. Tapi niat berpuasa dengan iman dan ihtisab. Walaupun semua Allah bagi. Ramai orang sembuh sakit sebab bila puasa sebulan ni, banyak penyakit hilang. Perut kita berehat, badan jadi sihat. Itu semua natijah. Memang terjadi. Pasti terjadi. Tetapi itu bukan niat. Niat kita berpuasa kerana Allah SWT. Kalau siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan semua dosa-dosa yang lalu.
Ini 3 syarat ni amal diterima kata sini ahli. Iman, ilmu dan ikhlas. Iman, bila ada iman, bukan Islam, dia puasa, dia dapat kebaikan puasa di segi dunia, tapi akhirat dia tak dapat. Ilmu, dan ketiga ikhlas. Tapi majlis ilmu, ada banyak hadis beritahu ada majlis ilmu, malaikat kata Allah maafkan semua peserta majlis, kerana Allah suka majlis ilmu ni, semua dimaafkan. Malaikat kata, ya Allah, ada orang duduk dalam majlis tu tapi dia tak ikhlas. Dia duduk tapi dia tak ikhlas. Mungkin isteri dia paksa, suami dia paksa, mungkin mak ayah dia paksa dia pergi sekolah, tapi sebab ilmu tu dia boleh berubah. Sebab tu sekarang macam mana nak bawa suami ke majlis ilmu? Macam mana nak bawa? Susah kan? Jadi sebelum suami pergi majlis ilmu kat masjid, kat rumah, kita mulakan amal taklim. Baca hadis dengan keluarga, baca buku-buku kisah sahabat, baca dengan anak-anak, pelan-pelan ajak suami duduk sekali. Dia dengar pada tepi pun tak apa, dengar duduk kat sandar, kat sofa kan, tak apa, baca. Hari-hari buat. Bila ada majlis ilmu, rumah kita didatangi malaikat, penuh malaikat. Bila malaikat penuh kat rumah, jadi anak-anak akan dapat sifat sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Keluarga semua dapat sifat sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Jadi kakak tadi yang bertanya, Miss Min Love ni, dan semua sekali, ada yang keluarga tak solat, semua sekali dia boleh berubah jadi solat. Syaratnya kat rumah ada asas majlis, asas majlis ilmu. Asas majlis ilmu. Jadi kat rumah buat majlis taklim. Ramai orang dah buat. Ada orang isteri dia tak solat, isteri dia garang. Kawan saya, isteri dia garang pada dia lagi. Dia lembut je orang. Isteri dia garang. Garang betul. Isteri dia sekolah agama pula, lagi pandai pada dia, tapi tak solat. Jadi dia pun tengok isteri dia, dia buat macam-macam doa sana, ambil air ni, jampi semua sekali. Semua tu tak salah. Tapi tu tak apa yang salah. Dia tak buat majlis ilmu kat rumah. Dia tanya saya. Saya kata 2 perkara buat. Satu, tawan hati dia. Cuba buat apa yang dia suka. Apa yang dia nak. Dia mungkin dia tengah protes. Mungkin dia jauh pada Allah. Lepas tu dia tengok suami dia protes. Sebab dia benci. Bila benci ni, iman tengah lemah. Lepas tu suami marah, semua tak nak buat. Semayang tak nak, apa tak nak. Suami dia semayang, dia protes. Jadi saya kata cuba tawan hati dia. Belikan hadiah bunga besar. Saya kata dengan dia, hadiahkan bunga besar. Hadiah bunga besar. Dia pun bagi bunga besar. Lepas tu setiap hari buat taklim kat rumah. Dia baca seorang-seorang, baca kuat sikit, baca Quran seorang-seorang. Isteri dia marah, isteri pun tengok suami. Abang baca apa tu? Tak ada apa yang sikit-sikit ni baca hadis. Suami isteri pun datang dekat. Awak nak dengar kan? Isteri bacalah abang, saya dengar sikit. Lepas tu beberapa bulan isteri mula jaga solat. Ramai kawan saya kerja jaga kelab. Bila jaga kelab, isteri anak dia jaga anak, isteri dah meninggal. Jaga anak kerja JRO. Saya pernah cerita, dia buat baca hadis. Time anak dia make up, dia baca. Time tu je anak nampak muka kat rumah. Waktu lain hilang tak ke mana, baca taklim. Nak marah, anak cakap, bapak baru nak jadi baik. Dia buat taklim. Lepas lama sikit dia dah tak larat, merajuk. Anak dia bukan dengar sangat. Anak dia kata, ayah kenapa tak buat taklim dah? Dia kata, buat apa baca-baca, kau bukan dengar pun. Ayah, sekarang saya dah mula solat. Ayah, sekarang saya dah, ayah, sekarang saya dah berhenti kerja JRO tu, saya dah mula solat. Itu tu abang kakak, mulakan taklim dekat rumah. Mulakan taklim dekat rumah. Dia baca doa tu, doa kedua, Al-Furqan ayat 74. Yang belum ada jodoh baca ni, insya-Allah lah beri jodoh yang saleh, yang baik, yang takwa dan penyejuk mata. Syarat bahagia ni 2 dalam keluarga. Satu, penyejuk mata. Tengok tu rasa tenang, bahagia. Tengok sejuk je hati. Bulan Ramadan ni jaga-jagalah sesejuk sesiang hari ni kan. Sejuk je hati. Yang kedua apa dia? Pemimpin kepada kebaikan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadi pemimpin kepada kebaikan. Pasangan yang boleh pimpin kita masuk syurga. Masa muda-muda, anak-anak muda, remaja, dia mungkin dia suka tengok orang masa muda kau boleh nak kahwin dengan yang tu, nak kahwin dengan ni, nak kahwin dengan masa umur muda-muda. Kita muda-muda begitu agaknya. Yang lelaki suka macam ni seksinya, yang perempuan pula suka macam Korea ni. Tak salah, minat masing-masing. Suka macam ni. Tapi bila dalam syurga nanti, bila kita dah berumur, dah bertambah umur, apa nak kita dalam hidup? Kita nak keluarga yang membuat kita bahagia. Sebab tu ada kawan muda-muda yang selalu ikut mana-mana saya terjumpa, dia cakap dengan saya, Ustaz, baru kahwin, tapi saya nampak dia tu buat saya bahagia lah Ustaz. Dia tu, saya ingat saya nak bercerai dengan isteri saya lah. Saya nak kahwin dengan dia. Bercerai, kahwin dia. Banyak orang tanya soalan ni banyak kali. Saya sebenarnya jumpa banyak anak muda yang hari ni yang berkahwin begitu. Baru kahwin sekejap, tiba jatuh hati dengan orang lain. Banyak terjadi sebenarnya. Sebanyak yang tanya saya begitu. Dia kata, ini cinta Ustaz, sejuk hati saya.
Dia faham saya ustaz. Dia begini. Ustaz, tapi si saya yang saya kahwin ni dia tak sejuk hati saya. Dia tak sejuk hati saya ustaz. Saya tak bahagia dengan dia. Jadi saya kata dengan dia, masalah sejuk hati ni bukan pada orang kita pandang. Sejuk hati ni kat hati kita. Kalau kita tak hargai apa yang kita ada, kat mana sejuk hati kita? Maaf saya sebut ya. Saya jumpa ramai orang-orang pelajaran. Mereka bukan jahat. Allah sayang dia. InsyaAllah dia ampunkan masuk syurga. Pelajaran. Apa jadi bila masa muda-muda kita tak menghargai apa yang kita ada. Tak hargai mak ayah. Mungkin kita boleh isteri yang halal untuk kita. Kita boleh marah dia. Kita boleh khianat dia. Kita boleh tinggalkan dia. Kahwin lain, tinggalkan dia dengan sesaja. Dia bukan ada lelaki lain. Dia cuma ada lemah mungkin, malas sikit masak. Memang tugas kita sama-sama suami isteri kan. Malas sikit ni, bangun lambat sikit. Lama-lama ini memang begitu semua, hampir semua orang kadang-kadang lah penat kan macam-macam ni. Begitu begini. Jadi dia pun ceraikan isteri dia. Jadi dia dah kahwin. Wah, sedap kau ya. Dah kahwin. Kau dah kahwin. Elok-elok kau dah kahwin. Dah bersama dengan anak orang, berapa bulan kau tinggal. Kita tinggal, kita jadi lelaki. Macho, handsome. Tapi isteri kita, maaf ya saya sebut, dia jadi begini. Jadi apa orang panggil, wah tu kena suami ditinggal dia. Orang pun pandang baik, begini. Kita telah aniaya dia. Jadi kita kahwin sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian. Jangan dalam hidup kita, jangan maknai siapa-siapa dalam hidup. Jangan maknai siapa-siapa dalam hidup kita. Kita boleh buat, tapi satu hari bila kita dah berumur, Allah bagi kita sunyi dalam hidup. Saya selalu jumpa orang begini, orang yang kurang menghargai apa yang dia ada. Panjang umur nanti, mungkin bukan sekarang, satu hari dia akan tengok, Allah akan tunjuk dekat dia. Kalau dia panjang umur, kalau dia mati, kalau dia panjang umur nanti dia akan nampak, wah betapa ruginya dia. Masa tu dia kurang dihargai oleh keluarga dia sendiri. Mungkin anak dia kurang nak jumpa tengok dia sebab dia sedihkan mak dia. Anak-anak mungkin kurang suka dengan dia. Mungkin dalam hidup dia, sebab tu dalam hidup jangan aniaya atau zalimi orang yang lain dalam hidup kita. Sebab tu ramai orang bila kita nikah, maksud kita nikah ni kita bersama, kita bimbing pimpin masuk syurga. Bukan masa kita nak nikah bukan main doa, ya Allah inilah dia. Tiba dah nikah, ya Allah bukan inilah sebenarnya saya cari dalam hidup. Yang saya cari yang itu sebenarnya. Jangan begitu abang kakak, nikah ni ialah tanggungjawab. Bukan boleh suka ambil, tak suka buang tinggal. Jadi selalu baca doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan pasangan yang menunjukkan mata dan pemimpin kepada kebaikan. Idah nong, ustaz suami saya mualaf. Boleh, masya-Allah. Suami mualaf, bimbing dia, bawa pergi majlis ilmu, kenalkan, bawa pergi suasana ilmu. Saya ada buat program keluarga sunnah. Saya kadang ramai nak jumpa, tapi masa pun kadang tuan-puan faham lah. Saya banyak utamakan, satu memang saya ada kerja saya sendiri, dan saya juga suka bantu yang betul-betul tak ada mak ayah, tak ada keluarga. Lepas tu yang nak masuk Islam, saya selalu yang buat kerja-kerja begitulah. Itu keutamaan saya. Jadi tak dapat nak jumpa semua orang. Ramai kadang nak ni sikit-sikit nak jumpa minta nasihat. Jadi sebab tu saya buat program keluarga sunnah tu, supaya saya rasa bersalah. Jadi sesiapa yang teringin boleh datang kat masjid-masjid mana-mana saya ceramah, ataupun yang rasminya yang secara berdaftar, program keluarga sunnah. Jadi doakan, saya buat kali pertama tahun ni. Saya memang dah lama dah ceramah ni, mengata-kata segala puji bagi Allah. Tapi saya akan buat bulan Oktober nanti. Bulan Oktober, tuan-puan boleh daftar dekat www.keluargasunnah.com. Saya akan pilih 10 negeri. Masa saya ada 10 hari yang kosong, so saya dah isi 10 tempat. Jadi tuan-puan tengoklah mana-mana negeri yang saya letak kat situ, mana-mana program prokit yang baru ni yang dapat sambutan. Semua negeri dapat sambutan yang baik, tapi yang paling baik sekali akan dipilih 10 negeri. Kita akan buat keluarga sunnah bulan Oktober nanti. Mungkin Sabah Sarawak pun mungkin ada, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian boleh jemput sama-sama datang dalam program keluarga sunnah. Supaya kadang-kadang dalam keluarga, ramai datang keluarga sunnah, habis keluarga sunnah dia berpelukan dengan isteri, nangis, pegang tangan, semua nangis-nangis. Saya suka tengok suasana tu. Bila manusia sedar apa yang dia ada. Bila kita ingat mati, kita akan mula nampak hargai apa yang kita ada dalam hidup. Sebab tu ramai orang mimpi mati, bangun-bangun dia bertaubat cari isteri dia. Bangun-bangun baru tidur mimpi mati, cari suami dia, cari mak ayah dia. Bangun ingat mati, cari anak-anak. Betul. Saya sendiri beberapa kali dalam mimpi mati kan. Mimpi mati. Saya mimpi mati. Bila bangun saya rasa banyak tanggungjawab yang belum saya sempurnakan. Kerana saya teringat isteri saya, kan teringat ayah saya, mak saya. Saya teringat anak-anak saya, saya teringat budak-budak tepi jalan. Saya bangun terus tengah malam,
Mimpi mati terus bangun, terus pergi bawah jambatan, cari tepi jalan. Sebab saya teringat yang banyak tanggungjawab yang belum saya sempurnakan. Jadi baca surah Al-Furqan 74. Dan ketiga, keluarga sunnah ni dek Jun, untuk single boleh pergi, memang untuk semua orang umur 18 sampai 65 tahun. Bukan untuk yang berkeluarga, bukan suami isteri. Semua sekali dah lama kahwin, yang baru nak kahwin, jadikan sebahagian perah khusus perkahwinan juga. Anak-anak kita dah besar-besar, yang dah memang nampak dah gatal-gatal nak kahwin, bukanlah dah sampai dia punya seru nak kahwin tu, jadi bawa dia datang majlis ilmu tu supaya dia sedar. Masya Allah, Yusniza, betul Ustaz, saya teringat momen peluk-peluk minta maaf, sedih sebab rasa hati. Masya Allah. Nur Maznah, Maznah Ftal untuk mak abah masuk keluarga sunnah. Amin, moga Allah terima. Moga Allah terima. Ni Kasya Lisha, Ustaz, macam mana anak-anak kita hormat kita, rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Jadi Kasya Lisha, jadi anak-anak selalu mana-mana anak kita rasa ni tak hormat kita ni, dia marah kita, selalu mak ayah bawa anak dia, Ustaz tolong sekolahkan anak saya Ustaz, dia ni dia Ustaz, contoh saya cerita selalu bawa kat saya, tolong sikit Ustaz, anak saya ni tak makan nasihat Ustaz. Macam-macam buat hal bau ni Ustaz, malu kami buat begitu, buat begini. Anak dia pun senyap, dia muka kena marah depan bapak mak dia. Dia cakap, Ustaz tolong nasihat sikit banyak kali orang buat begitu kat saya. Tahu tak, budak-budak macam ni sekejap je saya cakap kat dia, dia keras hati ni Ustaz. Mak dia cakap, ni tak adalah dengan nasihat. Tak tahulah kalau Ustaz cakap dia nangis ke. Mak dia cakap, saya berbual dengan budak macam ni, hampir setiap kali dia orang sedih, nangis. Tahu tak apa saya cakap kat dia? Saya kongsi dengan Tuan-puan, kalau anak-anak yang banyak kena marah mak ayah, dan adik-beradik dia paling banyak kena marah, soalan saya pada dia begini. Saya akan tanya, Dek, kau selalu kena marah mak ayah? Selalu Ustaz. Dan adik-beradik, siapa paling banyak kena marah? Engkau ke? Dia dah mula setuju dengan saya. Engkau daripada kecil-kecil selalu tak kena belasah dengan mak ayah engkau kecil-kecil tu? Lalu kena marah, kena belasah tak? Ustaz. Engkau dalam hutan peksa, engkau paling teruk ke? Ya Ustaz. Semua dia kan. Dek, adik-beradik, engkau yang kadang buat salah kau kena marah, kau tak buat salah pun kena marah, betul Dek? Dia angguk. Ya Ustaz, air mata pernah bergenang. Dek, kau rindu tak? Kau pernah lawan mak ayah? Saya protes dia Ustaz, saya maki dia Ustaz. Ada yang kata saya pukul dia Ustaz, saya pijak kepala bapak saya Ustaz. Saya ulang ayat dia. Budak tu garang, saya ringkas tuan-puan. Saya cakap, kau rasa sedih tak lawan mak ayah kau? Sedih Ustaz. Kau rasa mak ayah kau tak sayang kau pun kau pernah fikir kan? Macam kau ni anak tersilap je. Ni kalau yang teruk-teruk punya masalah lah. Ya Ustaz. Dia mula nangis lah. Kau rindu tak kat ayah kau? Tak Ustaz, saya benci dia. Kau rindu tak kat mak kau? Tak Ustaz, saya benci dia. Tak Ustaz, saya benci dia. Tak Ustaz, saya benci dia. Setiap kali saya tanya budak jahat, dia akan cakap macam tu, jadi sedih. Kau benci dia? Saya benci dia Ustaz. Tak dia. Kau sayang kat dia. Sebenarnya kau rindu ayah kau, betul tak dia? Kau rindu mak kau macam kau kecil-kecil tu. Dia cium, dia peluk kau, dia sayang, dia dukung kau. Tapi tak kat mana silap satu hari, hari-hari kau rasa kau je kena marah. Pegang gelas dah kena marah, belum jatuh dah kena marah, lepas jatuh memang kena marah sungguh. Baru baring kena marah, duduk kena marah, berdiri kena marah. Kita mak ayah, dia banyak buat salah, kita marah dia. Dan lama-lama dia punya fikiran, sebab dia dah penat, dia rasa macam dia salah, dia jahat, dia tak guna, dia ni tak ada bakat, adik-beradik dia paling dalam begitu selalu dia. Jadi anak macam ni, obat dia tahu apa dia? Dia rindu kasih sayang. Saya cakap-cakap, saya peluk. Lepas tu budak tu dah nangis dah. Saya cakap peluk, dia nangis. Hampir semua tempat saya pergi begitu. Hampir kat mana-mana, tiba-tiba dia dah sedih. Semua sekali, terutama kalau sekolah menengah darjah 6 ke atas, saya tanya soalan tu bertubi-tubi, dia akan iakan saya cakap. Sebab kita kena nak nasihat dia, kita kena faham dia. Kalau kita tak faham dia, macam mana kita nak nasihat dia? Dia memang fikir begitu. Bukan sehari dua. Dia kena daripada kecil. Daripada kecil mungkin kena marah. Dia begini, dia degil. Jadi dia kena marah. Mak ayah pula. Sudut kita mana ada mak ayah tak sayang anak? Sudut kita mak ayah. Ini banyak time sini berpagi ayah, mak ayah dengarkan, anak-anak kurang dengar. Untuk mak ayah sesuai ceramah, untuk anak-anak mungkin lain pula. Kita rasa begitu. Jadi dia akan rasa macam dia sedih. Jadi anak macam ni dia rindu. Jadi antara yang boleh bantu dia, mak dia. Selalu lepas ni peluk dia mulakan. Ayah pun sama. Ajak dia makan sama-sama, suap dia makan, busuk dia lebih sikit. Cari masa berdua-duaan berbual dengan dia kan. Ajak berdua-duaan berbual. Di masjid bawa dia je yang besar ni. Tahu yang besar-besar ni. Yang besar-besar ni dia lagi banyak ujian. Dia perlu kasih sayang. Sebab tu mana-mana saya pergi dalam dunia,
Mana-mana saya pergi jumpa budak-budak, memang macam ni hampir semua tempatnya tu. Lagi sekolah jahat, saya sampai pergi 10 sekolah, saya tanya siapa budak yang paling jahat kat sekolah ni, semua akan sebut nama yang sama. Setiap sekolah ni ada budak yang paling jahat, nombor 2 jahat, nombor 3 jahat. Di satu geng lah biasanya, ataupun ada 2 geng, 2 geng selalu bergaduh. Bukan gaduh kecil-kecilnya, gaduh macam orang tua tu. Bercakap macam kongsi gelap besar-besar tu. Merompak, mencuri, lumur motor, main perempuan. Baru tingkatan 4, 5, tingkatan 3, 4, 5 begitu. Tapi dah macam memang luar biasa dia punya. Bukan nakal lah, kalau kita memang boleh masuk penjara dah. Tapi budak-budak macam ni pun, bila kita tanya siapa sebut nama, saya akan panggil dia ke depan. Saya akan pegang dia, saya akan tanya soalan ni pada dia. Dan lepas tu, saya akan ceritakan saya sayang anak saya. Kadang-kadang saya marah anak saya. Saya nak dia anggap saya macam ayah dia tengah mengaku salah. Bila saya mengaku salah, saya cakap saya rindu anak saya sibuk tak sempat peluk dia. Kadang-kadang saya termarah dia, saya sedih, dia rindu saya, dia peluk saya. Tengah malam, saya cium, dia tersedar, dia pun peluk saya. Saya selalu peluk adik-adik dia. Yang besar 2 orang saya kurang peluk. Dia tengok je saya, dia teringin nak saya peluk dia. Bila dia dengar cerita, selalu air mata dia dah mengalir. Tahu tak apa dia tuan-puan? Anak-anak ni rindukan kasih sayang mak ayah dia. Bukan anak kita ni, tua ni pun sama. Betul tak? Satu Ramadan hari ni, siapa buka puasa kat rumah? Siapa buka puasa kat rumah? Siapa buka puasa kat rumah? Mesti kita teringat anak-anak kita. Kita teringat anak-anak. Teringat mak ayah kita. Betul tak? Dah berapa hari, dekat-dekat 2-3 hari Ramadan ni, apa yang tuan-puan ingat? Apa yang tuan-puan ingat? Hampir semua kita ni ingat mak ayah kita. Teringat mak. Kalau tahu kau dah meninggal dunia. Kita tak tahu kenapa. Masuk Ramadan je kita teringat mak ayah kita. Tahu tak sebab apa? Dalam Ramadan ni lah, satu hati kita lembut, syaitan diikat, rahmat mencurah-curah, dia bersifat ahli syurga. Satu lagi, bila masuk Ramadan ni lah waktu yang paling banyak kita bersama dengan mak ayah kita. Paling banyak masa. Sahur, buka puasa. Waktu sahur, waktu buka puasa. Dia kejut kita berkali-kali buka puasa. Kita makan sama-sama. Nampak tak itu momen yang kita sentiasa ingat? Dan kerana perasaan tu orang macam mana jauh tersesat pun, sampai luar negara kadang yang keluar daripada Islam, ada sebahagian yang begitu jauh daripada Islam, bulan Ramadan ni dia nangis, dia ingat mak. Saya paling banyak soalan daripada luar negara ni Ramadan ni, masuk Ramadan, semua tanya, ayah saya buat jahat kat saya nak maafkan dia tak? Jadi kasih sayang membuat kita mendapat ikatan yang kuat, dan kasih sayang membuat anak kita semakin menyayangi Islam ini. Itu dia faham bahawa mak ayah dia orang Islam, tapi begini-begini dia akan. Untuk tuan-puan sekalian, kita akan rindu mak ayah kita masa Ramadan. Kita dah tua-tua ni pun rindu mak ayah. Balik kampung rindu, tengok rumah pun lain. Sayu je hati, tak tahu kenapa. Semua update, saya je tak update kali ni sebab tak tahu. Saya tak biasa saya update pasal rindu mak ayah, tahun ni tak update. Sebab saya sedih sangat. Saya tak tahu nak type macam mana. Saya tak nak mula cakap. Saya mula je memang hari-hari saya nangis nanti. Untuk tu abang kakak sekalian, untuk tu anak-anak kita, kita dah tua macam ni pun rindu mak ayah. Ini pula anak-anak. Nanti jangan lupa peluk anak-anak bulan Ramadan ni. Peluk anak-anak bulan Ramadan ni, makan sama-sama, buka puasa sama-sama. Busuk dia, jangan asyik marah dia. Jangan marah dia. Pegang gelas ke marah. Kita dah geram je kan, pegang gelas marah. Belum duduk kena marah. Cepatlah duduk buka puasa. Dah lah bangun, tolonglah basuh. Ya Allah, jatuh gelas tu kak. Ya Allah, pinggan tu yang sekolah yang darjah 4, darjah 5, darjah 6 ke atas semua dah kena marah macam ni. Tu pinggan tu, gelas tu. Jangan, ya Allah, jangan macam tu. Tolonglah ibu kat apa. Tapi tolong, janganlah buat macam ni. Tengoklah adik, tolonglah ibu adik. Tolong begini, tolong tengok adik bawa begitu. Kenapa buat adik pula? Adik dah nangis dah. Sebenarnya tak buat pun. Untuk tu dia pun sedih. Anak-anak sekarang pula matang. Dia banyak baca-baca, tengok sana sini, tengok drama-drama, tengok movie-movie luar negara punya movie. Pergi ni umur 16 dia dah bebas. Jadi dia fikir dalam otak dia bahagia tu bebas, bahagia tu bebas. Sekarang kita nak tanamlah hati dia suasana iman, suasana kasih sayang. Jadi tuan-puan sekalian, last kali doa Al-Ahqaf ayat 15. Masyarakat yang Talha nak degil apa nak baca, Talha radhiyallahu anhu ajar lalu baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi, ini doa Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali masa cerita ni sedih sebab keluarga Sayyidina Ali tak dapat hidayah, tapi keluarga Abu Bakar Siddiq semua dapat hidayah. Semua dapat hidayah. Baca Rabbi auzi'ni, Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni, ya Allah, jadikan kurniakan aku an ashkura, tunjukkan aku bagaimana nak mensyukuri nikmatmu, an amta alayya. Rabbi auzi'ni an ashkura, mensyukuri an amta alayya, nikmat yang kau beri padaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang kau beri kepada kedua orang tua aku. Ni juga doa supaya mak ayah kita jadi baik.
wa ana a'mala salihan tardahu wa ana a'mala salihan tardahu wa ana a'mala salihan tardahu. Supaya bagaimana nak beriman, beramal soleh, tardahu, hanya semata-mata untuk redha Engkau. Wa aslih li fi zuriyati, ya Allah, baikkan aku dan keturunan zuriat aku. Ini saya jumpa semua ustaz alim ulama, saya tanya macam mana nak supaya keluarga saya jadi baik. Dia selalu pesan doa ni. Dulu saya baca tu sambil lalu je, macam tak ada apa-apa. Sekarang mesti tahu nilai dia. Untuk tu jangan pernah tinggal doa ni. Saya baca doa tepi kubur mak saya. Alhamdulillah mak saya meninggal dengan Islam, jaga solat. Ahmad Hambali Kasim. Kisah budak jahat kat sekolah tu. Budak jahat saya panggil kat yang panggil ke depan. Saya cakap. Lepas tu tahu tak apa jadi, ni yang paling teruk. Dia pernah tolak saya. Bila saya dia nangis, bila saya masuk kereta dia kejar saya, dia peluk saya dalam kereta dan dia mula berubah. Dia pun cerita kat saya, ustaz, masa masuk kereta ustaz, saya nak jaga. Saya benci mak bapak saya, tak sebenarnya saya rindu mak bapak saya. Setengah cerita dia dah nangis lah. Setiap kali begitu mana-mana sekolah. Dia suruh baca Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca doa tu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Satu lagi tuan-puan, mana-mana budak-budak yang maafkan yang terlibat dengan macam-macam zaman sekarang, kebanyakan mereka tak ada ayah atau mak. Kebanyakannya tak ada kasih sayang ayah atau mak. Banyak mak ayah mak yang berjaya besarkan anak jadi alim ulama, jadi orang hebat sebab dia terus mendidik dengan sabar. Tapi saya nak ceritakan ada kurang kasih sayang. Dan banyak saya jumpa yang degil-degil ni, bahasa ayah dia marah. Kadang ayah kan enggak marah, kita marah. Bila dia degil kita marah. Marah degil. Degil dia marah. Tak tahu sebab kita marah dia degil ke, dia makin degil sebab kita marah. Jadi dia dua-dua bersambung. Kita marah dia jadi degil. Makin kuat kita marah dia jadi degil. Dia degil sebab dia degil, kita marah. Jadi kita tak tahulah siapa salah siapa betul. Sekarang bukan tahu siapa salah siapa betul. Jadi sekarang macam mana kita tambah kasih sayang dalam kita marah tu, beri kasih sayang. Kita kena halau anak tu dah degil, halau pada rumah. Berambus kau pada rumah zaman sekarang. Anak tu keluar lalas, tak lama jumpa bawah jambatan tepi jalan. Macam adik bawa saya jumpa bawah ni. Siapa sangka duduk berbulan-bulan bawah jambatan. Duduk lama bawah jambatan. Adik saya jumpa bawah jambatan. Tuan-tuan dia tengok kat Instagram saya kan. Saya letak gambar video tu sikit. Apa jadi? Sekarang adik tu dah mula kerja. Dan seorang sahabat siapa nama, dalam kawan-kawan kita juga bagi kerja dekat apa nama syarikat lupa. Dia pembekal untuk TMB punya ni. Adik tu sekarang dah kerja. Gaji pun UPSR pun tak ada. Alhamdulillah dapat kerja bagus kan. Segala puji bagi Allah. Gaji RM1,400. Siap ada allowance makan RM30. Siap ada allowance telefon lagi RM30 allowance makan. Allowance telefon RM60. Wah, saya kata kat dia, kau ni UPSR pun tak ada. Dapat sampai dekat RM2,000 sebulan. Dah mula kerja. Dia pun peluk saya. Nangis-nangis dia seronok. Ustaz, terima kasih. Tak berhenti terima kasih. Ustaz, hidup saya dah berubah. Saya kata belum berubah lagi dek. Kau kena buktikan kerja sungguh-sungguh. Ni baru dapat kerja, baru lagi kerja. Bukti kerja sungguh-sungguh dek. Kuat-kuat. Siapa sangka saya sebenarnya bila tengok budak tu, saya tak berani nak recommend kerja. Jumpa bawah jambatan, entah apa benda ke apa. Mungkin ada masalah ni. Mungkin ada, kalau orang sihat takkan tidur bawah jambatan dalam fikiran saya. Terlintas semua. Saya tak nak bebankan siapa-siapa. Banyak perkara saya fikir. Nak bantu macam mana, saya tak nak orang semua. Tapi tuan-puan tu tak apa yang jadi. Alhamdulillah dapat kerja yang bagus. Segala puji bagi Allah. Siapa sangka kan, punya budak sangat baik, bagus. Mula saya nampak dia terbaring bawah jambatan, nak kejut pun tak sampai hati. Takut dia tengah high ke, mengamuk ke, bangun tidur. Tapi saya dah siap sedia dah lah. Saya pun dah fikir dah semua saya fikir. Setiap kali saya turun tu tempat begitu, saya dah fikir dah, kalau orang ramai dia mengamuk, tengah isap dadah, ni campak saya bawah jambatan, ni campak saya kat sungai tu, mati syahid. Kalau saya buat macam mana, saya nak lari ke mana, saya nak pukul apa, saya nak capai apa, tiba kalau saya kena pukul. Semua saya dah fikir dah. Tapi tuan-tuan sekalian, dia lintas sikit-sikit tu ada, bukanlah fikir sangat. Tapi insya-Allah tak apa. Kerana Allah tak apa. Alhamdulillah tak ada. Setiap kali jumpa semua baik-baik. Masya-Allah. Jadi kalau saya fikir, kalau saya tak bantu dia hari ni, siapa nak bantu dia? Nanti Allah tanya saya. Nyanggut panjang ni. Kopi-kopiah lagi. Ceramah siang malam. Tuan-tuan puji macam-macam. Tapi Tuhan yang tahu macam mana kita manusia ni. Saya bagaimana. Tu saya, abang kakak saya gembira dapat kerja. Sebab tu saya jumpa budak-budak degil.
Tak ada yang degil. Tapi cuba itulah masa nak layan dia, nak buat baik pada tak sempat. Saya selalu rasa sedih. Semoga Allah maafkan saya tak sempat nak bimbing mereka semua. Semoga Allah maafkan saya tak sempat nak bimbing semua orang. Banyak anak-anak muda baik-baik. Bukan saya yang bimbing, Allah yang ubah dia. Tapi saya yakin dengan Islam dan kasih sayang ini, mana-mana manusia dalam dunia pun boleh berubah. Cuma kita tak sempat nak bawa dia pergi recharge iman dia. 3 bulan sekali, 2-3 bulan bawa keluar 3 hari belajar iman. Buat taklim kat rumah. Ajak petang-petang pergi ziarah, buat dakwah malam-malam, duduk majlis ilmu, sembahyang jemaah. Rajin bawa dia, insya-Allah dia akan berubah. Insya-Allah dia akan berubah jadi baik dekat dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, baca doa tu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'malu salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi surah Ibrahim ayat 40, surah Al-Furqan 74, surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Ibrahim ayat 40, surah Al-Ahqaf 15, surah Al-Furqan 74. Amalkan doa-doa ni dalam keluarga, jangan tinggal. Lepas solat fardu je baca. Kalau keluarga tak solat dan tak bahagia, baca doa ni. Surah Ibrahim ayat 40. Kalau nak pasangan jadi penyejuk mata, pemimpin kepada kebaikan, nak benar-benar bahagia rumah tangga, baca surah Al-Furqan 74. Untuk suami isteri yang degil, jahat dan semua sebagainya, atau tak dapat pasangan, nak dapat jodoh, baca doa ni. Ketiga, untuk mak ayah belum berislam, keluarga beramai belum Islam, belum sembahyang, ayah, keluarga, ni kesuruhannya baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Jangan tinggal ya. InsyaAllah kita ada keluarga sunnah bulan Oktober. Tuan boleh daftar www.keluargasunnah.com. Untuk kod telefon hubungi 017-3666-848. 017-3666-848. Tuan jemput datang, jemput datang. Saya memang ada orang kata ustaz, wah ustaz kan, ceramah tiba iklan program. Ada juga orang mesej saya yang tantam begitu, tapi saya memang tak kisah orang cakap. Saya cuma nak cakap, saya memang saya buat dakwah setiap tahun yang bawah jambatan, tepi jalan, semua sekali. Saya buat semua sudut. Program sekolah-sekolah, ada yang berbayar dan tak berbayar. Tuan boleh pilih yang mana, yang bayar boleh, yang tak berbayar. Yang bayar tu lebih bersistem lah. Sewa dewan, cantik, selesa, dan yang dekat masjid-masjid pun masya-Allah banyak, boleh datang mana-mana. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mogalah terima ya. Jemput daftar www.keluargasunnah.com. Nias Pak Ustaz, kau tengok ceramah di rumah tu, pergi majlis ilmu juga tak? Tu boleh juga tambah-tambah ilmu, tapi nak dapat kesan di suasana majlis ilmu tu. Dia dapat pahala, dapat semua, cuma nak dapat yang lebih besar kesan dalam majlis ilmu. Dekat YouTube semua ni dia boleh juga tambah-tambah, dipanggil tambahan. Tapi kita kena ada pergi majlis ilmu yang berdepan, dan tu sunnah lah macam ni saya buat ni. Ni tambahan-tambahan boleh, tapi ni bukan yang utama. Bukan maksudnya dia macam kena pergi sana. Macam kita tengok Mekah dalam ni, dapat juga tengok orang tawaf kan. Tapi kalau tengok Mekah tu depan-depan, lain tak rasa dia. Lain rasa dia kan. Nilai dia pun lain. Sama. Tengok Kaabah dalam TV, sama tak? Tak sama macam kat sana. Kat sana baru sampai tengok itu, lutut lemah jatuh ke bawah, air mata mengalir tak berhenti. Semua nangis. Kita tak tahu kenapa nangis. Kita tak sempat tengok orang, orang pun tak sempat tengok kita. Tak sedar apa-apa dah. Didoakan tuan-tuan, insya-Allah keluarga sunnah. Semua sekali jemput www.keluargasunnah.com. Boleh hubungi 017-3666-848. Ada soalan nak tanya, kita nak tutup sekejap lagi. Riyad Hakim, Muiz, Mia, Spark, terima kasih, masya-Allah. Dek Jun, insya-Allah saya esok pergi Brunei 2 hari. Masya-Allah orang Brunei majlis agama kat sana. Saya akan bagi tazkirah macam nak buat dakwah, street dakwah, dan kami akan malam-malam pergi dekat Times Square ke apa nama tempat dekat Brunei, saya pun tak pasti. Dekat Times Square dekat sana. Lepas tarawih tu kita pergi dakwah anak-anak muda. Dan hari kedua dekat masjid 2 hari saya kat Brunei. Hari esok lah, esok pergi, esok program dekat sana. Petang tu sampai ke malam, esok petang sampai malam, dan lusa kat Brunei. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT terima beri hidayah semua sekali. Allah maafkan Raihana, Nur Mazna, Mazni, Ayuni, Allah sayang semua sekali. Nora Ismail, masya-Allah, Dek Jun, semua sekali. Mudah-mudahan Allah SWT terima dan sayang kita semua. Saya doakan tuan-tuan semua bahagia sampai syurga. Anak soleh-solehah semua sekali. Mel Triana, Dayang Badariah, mudah-mudahan Allah terima sayang kita. Yus Iman, masya-Allah, Allah terima sayang semua sekali. Baik, terima kasih. Mudah Allah SWT maafkan kita. Aizuddin, doa kami Ustaz. Farahani, mudah-mudahan Allah mudah segala urusan. Filzah,
Saya suka dakwah, tak kira orang, darjat, agama, semua sekali. Masya Allah, doakan saya pun belajar juga. Dan kita sayang semua orang dalam dunia, mana-mana ustaz-ustaz, alim ulama lain, mereka semua orang baik-baik. Saya ni cuma tumpang-tumpang sebab doa-doa mereka saya dapat buat sikit-sikit ni dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ayuni Nurdania Izzati binti Siddiq Shah. Ustaz sebut nama saya ustaz. Ros Arina Sulilia Bardius Iman Bader, Zira Madli, Masya Allah, Ramadan Barak, Brother Sister Aisyah, Islam Love, Wan Nur Azrin, nak sangat join keluarga sunnah, Sarah Haji Atan, Ruzana, Nur Razaitul Mona, Siti Fatin, Nur Dania. Moga bisnes maju jaya. Dek Jun, Haikal, Hamiza, Rus Ariana, Najwa, Zura Yang, Yusniza, Dayang Bedariah. Semoga semua sekali Allah beri. Ni Yusniza, moga Allah beri zuriat ya, soleh-solehah, moga Allah beri zuriat. Yusniza, moga Allah beri zuriat soleh-solehah. Dan jangan tinggal baca nak dapat zuriat surah Al-Anbiya 89. Yusniza Nasir, surah Al-Anbiya 89. Nabi Zakaria doa ni, akhirnya Allah beri anak. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Cuba tengok indahnya doa tu. Ya Allah, Tuhan aku, jangan biarkan aku tanpa zuriat. Engkaulah yang sebaik-baiknya memberi zuriat. Jadi baca doa tu, Nabi Zakaria waktu dia dah berumur, dia nak anak 100 tahun, isteri 90 lebih kurang, dia baca doa tu, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, surah Al-Anbiya 89. Dan dalam perjalanan naik kereta mana-mana selalu baca Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dalam perjalanan selalu zikir Khaliqul Bari'ul Musawwir, yang menjadikan, menyempurnakan, mencantikkan. Baca doa tu Khaliqul, zikir Khaliqul Bari'ul Musawwir. Lepas solat fardu baca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Hayati, saya nak join keluarga sunnah. Masya Allah, Raihana, Nur Nasyirah, Leha, Puan Zarina, Nur Bahira, Bici Ismail, Obi Ruslina, Ahmad Syafiq, Amira, Farhana, Ruzana, Edi, Sakinah, Syahidah, Ruslina. Semua sekali lah, tak sebab baca ya. Wan Azman, Nur Azimah, Nabi Mikil, Azizun, Makno, Nur Arfah, Rashikah, Dania, Azian, Ma'ilus Tak Ustaz, Mai, Mat Saufi, Fairuz. Baik, terima kasih semua sekali. Wabillahi taufiq wa hidayah, Masrul Huda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.